Maka bagi orang yang dalam proses pentarbiyahan hati dia, masa hati dia sentiasa lalai, maka kita ajar tarbiyah hati kita. Setiap pagi dianjurkan kita menghadap kepada dia. Menghadap kepada Allah bermaksud mengingati Allah. Apa sahaja. Bila kita mengingati Allah, kita boleh mengingati apa? Bermaksud kita boleh mengingati apa sahaja. Apa maksud dia? Bermaksud apabila kita mengingati Allah, kita boleh mengharapkan apa sahaja ketika kita mengingati Allah. Bila kita mengingati Allah, kita mengharapkan hidayat. Bila kita mengingati Allah, kita mengharapkan kesembuhan sakit kita. Bila kita mengingati Allah, kita mengharapkan rezeki daripada Allah. Bila kita mengingati Allah, kita mengharapkan apa tu? Kebahagiaan dunia kita. Bila kita mengingati Allah, kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Jadi banyak benda kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya orang mukmin memang tersangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Bila mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita sebut kesusahan kita di hadapan Allah, tak ada masalah kita kata. Sebab itu kalimah Allah, kalimah ya Allah, satu kalimah yang mengandungi pelbagai makna di sebalik kalimah ya Allah. Sama ada kalimah ya Allah itu menandakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kalimah ya Allah itu membuktikan kita sangat berhajat kepada Allah sebab kita ada masalah. Kita ada masalah dalam hidup kita. Maka dengan kita menyebut ya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui masalah kita. Ala kulli hal, yang penting kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan latihan, memerlukan aman. Maka kata pengarang kitab ini, alangkah baiknya ketika awal permulaan, jika bersedia engkau pada permulaan hari berhadap kepada Tuhan engkau. Dia bagi ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau duit kita dah banyak, tak ada ingat nak duit tau. Badan kita dah sihat, tak ada ingat tau. Jadi banyak lagi mana minta hidayah, minta taufik dan sebagainya. Minta rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu dan sebagainya. Ala kulli hal, jikalau bersedia engkau pada permulaan hari berhadap kepada Tuhan engkau, mana setiap pagi dah kita menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tiadalah berhajat engkau kepada hadir duduk kepada majlis. Yang dimaksudkan majlis ini adalah majlis ilmu, majlis zikir, majlis-majlis yang menghidupkan hati. Itu maksud dia. Yang dimaksudkan majlis ini adalah majlis-majlis yang boleh menghidupkan hati kita. Kita sangat berhajat kepada majlis-majlis yang boleh menghidupkan hati kita, menyuburkan hati kita. Majlis-majlis yang menyuburkan hati kita, mengingatkan akhirat. Majlis-majlis yang menghidupkan hati kita, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis untuk menyuburkan hati kita, untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tersangat berhajat dengan majlis-majlis ini, supaya hati kita menjadi subur. Maka dimaksud majlis ini majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah zikir dan sebagainya. Maka dia kata, kalau dah setiap hari kita mentarbiah diri kita, setiap pagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh menghidupkan hati kita. Yang dinamakan hati itu hidup adalah hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, itu maksud dia. Yang maksud hati ini hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kehidupan kita di dunia ini, sekiranya kehidupan kita di dunia ini, kita biasakan hati kita hidup bersama dengan Allah. Kalau kita membiasakan di dunia ini hati kita hidup bersama Allah. Apa maksud hati kita hidup bersama Allah? Hati kita hidup bersama dengan Allah, kita suka menyebut nama Allah.
semangat kita, subur rasa cinta kita, rasa tenang kita, rasa bahagia kita, rasa seronok kita. Bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita rasa seronok, kita rasa bahagia, kita rasa lazat dan sebagainya. Ini bermaksud hati kita hidup bersama dengan Allah. Nak mana lain lagi? Apa makna lagi? Ada orang hati dia hidup, contoh mudah lah. Ada orang hati dia hidup bersama dengan kereta. Kereta baru boli, contoh dia, kemana-mana hidup dengan harta dia lah, maksud dia. Hidup. Kalau tak ada kereta, mati je kah dia. Kenapa ni lain macam pula? Entah kereta dan anak dia pakai lah, kata tu. Dah mula sah dah. Dah tu motor ada, motor ni tak syok lah, kata dia. Ni kereta baru dia. Mana hati dia hidup bersama dengan harta dia. Ada orang hidup bersama dengan manusia, ada orang hidup bersama dengan anak dia, ada orang hidup bersama isteri dia. Dan kalau tak ada orang rumah dia matilah dia tu. Tak dapat nak bayar porah dia tu. Lolak je lah, tak hidup dia. Silakan, tak ada masalah. Benda yang halal, ya benda yang halal. Tapi bermaksud hati kita sekadar hidup dengan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Sedangkan kita ada waktu untuk berzikir, tapi tak hidup kita, tak jadi dia lah kita. Nak kena ada orang pula, nak kena ada orang yang buat hati kita suka. Tak seronok hari ni, duduk pondok tak seronok, best friend dah tak ada ni, balik kampung pula malah tak hidup hati dia. Contoh saja. Tak sadap lah, best friend dah tak ada ni, balik semua. Tapi kalau ada dia baru seronok duduk pondok ni. Kalau keluar dia pun keluar semua lah. Contoh, bermaksud hati kita hidup dengan makhluk. Bermaksud hati kita tidak hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak hidup hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tarbiyah, kena ajar, kena belajar, kena diajar, sehingga hati kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila hati kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, sekadar mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi kuat. Bila menjadikan hubungan dengan Allah Subhanahu, kita menjadi kuat. Maka jadilah kita ni hidup bersama Allah Subhanahu